Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Berjumpa kembali. Kali ini kita akan mempelajari masih lagi bab 1, konsep asas pemikiran komputasional, bahagian kedua. Okey, pada bahagian kedua ini kita akan mempelajari penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Dan yang kedua, pengecaman corak dalam sesuatu situasi. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh penggunaan teknik leraian. Okey, contoh ini cikgu ambil daripada buku teks ASK kita, iaitu tugasan landscape. Soalannya, andaikan anda ialah seorang juru landscape. Syarikat anda ditugaskan untuk menyiapkan sebuah taman permainan di sebuah kawasan di luar bandar. Anda dipilih untuk mengkaji dan menganggarkan kos yang diperlukan bagi menyiapkan taman permainan seperti dalam rajah di bawah. Luas binaan laluan pejalan kaki ialah 800 meter. Ini laluan pejalan kaki. Dan anggaran kos bagi pembinaan setiap kemudahan ditunjukkan dalam jadual di bawah. Ini jadual anggaran bagi setiap kos pembinaan. Jadi berdasarkan situasi yang diberi ini, cuba kita gunakan teknik leraian. Kita cuba lihat masalah besarnya. Okey, mari kita highlight masalah besar. Okey, anda dipilih untuk mengkaji dan menganggarkan kos yang diperlukan bagi menyiapkan taman permainan. Okey, ini masalah besar kita. Kemudian, apa lagi yang maklumat yang diberi ialah luas binaan laluan pejalan kaki ialah 800 meter persegi dan anggaran kos pembinaan bagi setiap kemudahan ialah ditunjukkan dalam jadual di bawah. Jadual ni. Okey. Cuba kita lihat baik-baik. Okey. Setiap kos pembinaan setiap kemudahan yang ditunjukkan dalam jadual ini merupakan masalah kecil kita. Okey, contoh untuk gelanggang tenis. Okey, kita lihat gambar rajah gelanggang tenis. Kita ada satu gelanggang tenis. Kita diberi panjang 18 meter dan lebar panjang 36 meter dan lebar 18 meter. Jadi kalau luas segi 4 tepat ialah panjang kali lebar. Di sini kita boleh dapat satu formula iaitu panjang kali lebar untuk luas gelanggang tenis. Kos dia ialah RM120. Jadi kalau kos untuk membuat satu gelanggang tenis ialah luas gelanggang tenis darabkan dengan kos untuk 1 meter persegi. Okey. Begitu juga dengan gelanggang bola keranjang. Kalau kita lihat di sini, kita ada satu gelanggang bola keranjang berbentuk segi 4 tepat juga. Jadi kita akan gunakan formula luas segi 4 tepat, panjang kali lebar. Dan gelanggang badminton pun sama, segi 4 tepat, panjang kali lebar tetapi bilangannya ada 2. Jadi kita perlu darabkan dengan 2. Untuk laluan pejalan kaki, kita tidak dapat nak mengira luas. Tetapi kita telah diberikan luas untuk laluan pejalan kaki siap-siap dalam soalan. Okey. Dan untuk tanaman rumput, kita perhatikan luas taman ini berbentuk segi 4 tepat. Okey, untuk bahagian selain daripada gelanggang ataupun laluan pejalan kaki, itu akan kita tanam rumput. Jadi, untuk mengira luas kawasan tanam rumput, kita akan tolakkan setiap luas dengan gelanggang badminton, laluan pejalan kaki, gelanggang bola keranjang dan gelanggang tenis. Okey, pastikan murid faham betul-betul apa kehendak soalan. Mari kita lihat jalan penyelesaiannya. Okey, murid-murid. Sekarang kita akan lihat penyelesaian dengan menggunakan teknik leraian. Setelah kita kaji soalan tadi, kita dapati masalah besar ialah
kos yang diperlukan bagi menyiapkan taman permainan. Daripada pemerhatian kita tadi juga, kita dapati terdapat 5 masalah kecil daripada masalah besar itu tadi. Iaitu yang pertama, kos membina gelanggang tenis, kos membina gelanggang bola keranjang, kos membina gelanggang badminton, kos membina laluan pejalan kaki, dan terakhir sekali kos menanam rumput. Okey, hasil daripada pemerhatian kita tadi, kita akan dapat terbitkan satu formula iaitu kos pembinaan sama dengan bilangan binaan darab luas pembinaan darab kos untuk 1 meter persegi. Okey, contoh untuk masalah kecil yang pertama, kos pembinaan gelanggang tenis. Okey, bilangan binaan dia ada berapa? Cuba kita tengok. Okey, gelanggang tenis kita ada satu saja gelanggang. Jadi di sini kita akan tulis 1. Okey, darab dengan luas gelanggang tenis kita tengok panjang kali lebar. Okey, 36 darabkan dengan 18. Okey. Darab dengan, ini yang diberi dalam jadual tadi iaitu kos untuk 1 meter persegi ialah RM120. Jadi nanti murid-murid kira lah. Okey. Boleh faham? Baiklah murid-murid. Ini ialah contoh pengiraan berdasarkan formula yang kita terbitkan tadi. Okey. Kita lihat tadi untuk pembinaan gelanggang tenis. 1 kali 36 meter kali 18 meter ini ialah luas. Okey, luas binaan. Darab dengan RM120. Ini untuk kos untuk 1 meter padu, bukan meter 3, meter padu. Meter persegi. 2, bukan meter. Ini kalau M kuasa 2 ni kita sebut sebagai meter persegi. Kalau M kuasa 3 ialah meter padu. Okey. Pastikan murid-murid meletakkan kurungan bagi setiap pembuli ubah. Ni kita panggil pembuli ubah. Macam bilangan binaan 1. Bila luas binaan, kita letak formula luas. Ada 2 benda kita masukkan di sana. Jadi kita buat kurungan. Okey. Bila kita selesaikan, kita akan dapat 1 kali 648 kali dengan 120 dan kita akan dapat jumlahnya ialah RM77,060. Ini baru untuk gelanggang tenis. Begitu juga dengan gelanggang bola keranjang. Kita ada satu kan bilangan gelanggang bola keranjang tadi. Jadi luas dia ialah panjang kali lebar darabkan dengan kos untuk 1 unit dan kita akan dapat jawapan 51,200. Begitu juga dengan kos pembinaan gelanggang badminton. Kali ini bilangan binaannya ada 2. Ingatkan tadi kita ada 2 gambar gelanggang badminton. Luas setiap satu gelanggang ialah 20 meter kali 10 meter. Darab dengan RM80 dan kita akan dapat 2 kali 200 meter darab dengan 80. Jawapan dia ialah RM32,000. Kos untuk laluan pejalan kaki ialah bilangannya 1 saja, darabkan dengan luas binaan ini kita sudah diberi siap-siap tadi 800 meter. Okey, tidak payah lagi kita kira bahagian ini. Darab dengan RM75. Jumlahnya ialah RM60,000. Okey, untuk kos penanaman rumput, kita perlu tolakkan dengan, kita perlu kira dulu luas taman permainan. Okey, luas taman permainan tadi berbentuk segi 4 tepat. Kita akan tolakkan dengan jumlah semua gelanggang dan laluan pejalan kaki tadi. Barulah kita darabkan dengan kos untuk 1 meter persegi. Okey, luas taman permainan ialah 120 meter kali 60 meter.
Okey, ingat murid-murid, luas taman permainan satu pembuli ubah. Bila kita ada dua perkara di dalam pembuli ubah itu, kita kena letakkan kurungan. Ditolakkan dengan, okey, kita buka kurungan. Kita akan tambahkan semua ni. Okey, 648 meter ni. Luas bagi pembinaan gelanggang tenis. Luas bagi gelanggang bola keranjang. Luas bagi gelanggang badminton 2 kali 200 ya, 400 meter bukan 200 meter. Dan ditambahkan dengan luas laluan pejalan kaki 800 meter. Barulah didarabkan dengan RM140. Jadi luas seluruh taman permainan 7,200 meter ditolakkan dengan semua ini, iaitu 2,360 didarabkan dengan 140. Hasilnya ialah RM677,000, RM677,600. Maafkan cikgu, tercuai sedikit. Okey. So, maka jumlah keseluruhan kos pembinaan taman permainan ialah, kita akan tambahkan semua jawapan yang kita dapat tadi, iaitu kos pembinaan gelanggang tenis RM77,060 ditambahkan dengan kos pembinaan gelanggang bola keranjang RM51,200. RM32,000, RM60,000, RM677,600. Dan jumlah keseluruhan ialah RM897,860. Okey. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kaedah pengecaman corak dalam sesuatu situasi. Okey, ini ialah simulasi pergerakan untuk menyusun 4 murid mengikut nombor pada jersey dengan urutan menaik. Okey, kita lihat murid-murid ini mempunyai jersey yang berlainan nombor. Okey, 7, 5, 1, 2. Okey, tidak mengikut urutan. Sekarang kita akan cuba membuat urutan menaik. Maknanya bila menaik, nombor yang kecil akan berada di sebelah kiri, nombor yang besar akan berada di sebelah kanan. Okey, kita camkan corak daripada nombor jersey yang ada ini. Kita akan membuat perbandingan kepada dua kumpulan yang dibentuk. Okey, nombor yang lebih kecil akan kita pindahkan sebelah kiri dan nombor yang lebih besar akan kita pindahkan sebelah kanan. Okey, so perbezaan dia kita nampak dua kumpulan dibentuk dan satu kumpulan dibentuk. Cuba lihat yang cikgu highlightkan warna kuning ini. Okey, ini dua kumpulan dibentuk, kemudian satu kumpulan dibentuk, dua kumpulan dibentuk, satu kumpulan dibentuk. Okey, corak dia sama. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Okey, so sekarang kita buat perbandingan. Okey, dua kumpulan yang dibentuk ini, hanya kita boleh buat perbandingan kepada kumpulan saja yang dibentuk. Okey, so sekarang 7 dan 5. 7 lebih besar daripada 5, 5 lebih kecil daripada 7. Maka kita akan ubah kedudukan. Yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Begitu juga kumpulan yang kedua ni, 1 dan 2. Okey, 1 dan 2 urutannya betul. Yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan, maka kita tidak perlu ubah kedudukan, kita kasih turun saja di bawah. Okey, ini untuk langkah pertama. Langkah kedua, kita bentuk satu kumpulan. Okey, yang ini tiada kawan, terus turun di bawah. Okey, yang satu kumpulan ini kita buat perbandingan, iaitu nombor yang besar kita akan pindah sebelah kanan, nombor yang kecil sebelah kiri. 7 lebih besar daripada 1, dia akan bergerak ke kanan. 1 akan bergerak ke kiri. Okey, yang ni nombor 2 alone turun ke bawah. Okey, langkah kedua, kita buat balik dua kumpulan. Okey, kita bandingkan 5 dengan 1. Okey, 5 dengan 1, 5 lebih besar daripada 1. Maka kita akan ubah kedudukan. 5 ke kanan, 1 ke kiri. Nampak ni? 1 pergi kiri, 5 pergi kanan. Okey, kemudian
Kumpulan kedua ni kita lihat 7 dan 2. 7 lebih besar daripada 2. 2 lebih kecil daripada 7. Maka kita kena ubah kedudukan. 2 pergi kiri, 7 pergi ke kanan. Okey. So seterusnya kita akan bentuk satu kumpulan. Satu kumpulan lagi ni. Ni satu kumpulan. Yang tiada kumpulan kita bawa turun ke bawah. Okey, yang ada kumpulan kita bandingkan. Okey. 5 dengan 2. 5 lebih besar daripada 2, maka 5 akan pindah ke kanan. 2 lebih kecil daripada 5 akan pergi ke kiri. Okey, yang ini nombor 7 kita bawa turun ke bawah. Dan kita buat lagi perbandingan untuk dua kumpulan lah. Okey. So kumpulan yang pertama ini 1 dan 2. Okey, kedudukan dia betul, maka tidak perlulah diubah. Okey, kumpulan kedua 5 dan 7. Okey, kedudukan dia betul. Tidak perlu diubah. Maka kedudukan akhir barulah kita pisahkan dia. Okey. Akhir sekali ialah 1, 2, 5 dan 7. Jadi kita ada berapa langkah? 5 langkah. Kita ada kedudukan awal dan kedudukan akhir. Okey, semoga murid-murid faham ya bahagian ini. Okey, murid-murid. Inilah yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Okey. Ni tadi jersey 7, 5, 1, 2. Kita buat dia dua kumpulan. Kemudian satu kumpulan, dua kumpulan, satu kumpulan dan dua kumpulan. Okey, nombor yang lebih kecil disusun sebelah kiri setiap kumpulan. Okey. Sekarang kalau ada nombor yang kecil kita akan tukarkan kedudukan. Pergi sebelah kiri, nombor yang besar pergi sebelah kanan. Okey. Perbezaan dia ialah dua kumpulan dibentuk, satu kumpulan dibentuk. Okey, dua kumpulan, satu kumpulan, 2, 1, 2. Okey, berbeza setiap tapi dia punya corak adalah sama. Okey. Cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu telah terangkan. Okey, nanti buat latihan yang cikgu bagi. Okey. Sekian, terima kasih.